Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu dengan para pelajar tingkatan 5 SPM 2020. Baik, pada hari ini cikgu, nama saya Cikgu Anwar bin Saleh. Saya daripada SMK Datuk Menggau Barat. Saya akan berkongsi bagaimana cara untuk kita menjawab soalan 3A. Okey, baiklah. Baik, untuk membina ayat soalan 3A, kita memerlukan beberapa panduan supaya kita dapat membina ayat yang baik, yang mana ayat itu diterima oleh pemeriksa. Okey. Baik, di sini saya akan berikan beberapa panduan. Yang pertama sekali, kita boleh membina ayat tersebut menggunakan ayat tunggal. Maksudnya para pelajar boleh gunakan ayat tunggal dalam membina ayat tersebut, dan ayat tersebut mestilah ayat yang bermakna. Baik, yang kedua, pelajar boleh membina ayat majmuk. Okey, ayat majmuk boleh dibina, dan kemudian seterusnya yang ketiga, pelajar boleh menggunakan ayat aktif atau ayat pasif, terutamanya bagi perkataan yang tidak boleh ditambah imbuhan. Okey, akhir sekali kita boleh bina ayat cakap ajuk, tetapi para pelajar mestilah menggunakan tanda bacaan yang betul. Baik, untuk itu kita akan lihat beberapa contoh yang akan saya berikan, dan mungkin boleh membantu para pelajar di luar sana. Baik, begitu juga dengan panduan dan sebagainya, kita juga mempunyai beberapa larangan yang perlu kita patuhi sewaktu kita membina ayat. Yang pertama sekali, kita perlu membaca arahan soalan. Antaranya, kita tidak dibenarkan ataupun para pelajar tidak dibenarkan untuk menambah mahupun menggugurkan sebarang imbuhan yang diberikan. Maknanya pelajar kena menulis berpandukan kepada perkataan yang diberi sahaja. Baik, yang kedua, pelajar tidak dibenarkan untuk menggunakan perkataan tersebut sebagai nama khas. Okey, sebagai nama khas tidak boleh digunakan. Begitu juga yang ketiganya, iaitu pelajar tidak boleh menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa. Jadi jangan cuba-cuba ya. Baik, akhir sekali pelajar mesti bina ayat yang lengkap. Maksudnya ayat yang tidak jelas, tidak difahami maksud dan tidak lengkap tidak akan diterima oleh pemeriksa. Bagaimana dikatakan dengan ayat yang lengkap? Ayat tersebut mesti dah mempunyai subjek dan seterusnya boleh difahami oleh sesiapa saja yang membacanya. Okey, kita tengok kepada contoh. Untuk hari ini saya akan fokuskan kepada 5 bentuk soalan yang pernah ditanya di dalam peperiksaan SPM, iaitu soalan 3A. Jadi saya akan fokus kepada 5 sahaja, dan saya harap para pelajar di luar sana dapat menghayatinya dan mungkin boleh menambah lagi latihan-latihan yang diberikan itu supaya lebih mahir dalam penggunaan ayat-ayat berikut. Baik, yang pertama sekali, kita akan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Baik, di sini saya telah berikan satu contoh soalan. Kalau pelajar-pelajar tengok dekat sini, okey, kita ada 6 perkataan, iaitu 6 penjodoh bilangan yang perlu kita bina ayat supaya difahami oleh orang yang membacanya. Kemudian, baik, soalan nombor 1, bentuk baris, berkas, bidang, biji dan bila. Jadi pelajar diminta membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Baik, di sini sekali lagi saya ingatkan, kita tidak boleh menambah imbuhan. Baik, jadi bagaimana? Baik, kita lihat contoh. Baik, perkataan pertama ialah bentuk. Okey, bentuk ni sesuai untuk cincin, mata kail. Jadi kat sini saya ada bagi satu contoh ayat, iaitu 3 orang remaja ditangkap kerana mencuri 3 bentuk cincin di rumah Nek Sina. Okey. Jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang ni pelajar boleh jadikannya sebagai satu idea bagaimana kita mengolah ayat menggunakan penjodoh bilangan bentuk. Baik, bagi yang kedua pula, kalau kita tengok kat sini, kita dapati jodoh bilangan ialah baris. Baris ni bagi benda yang berderet lah, baris berderet dan sebagainya. Jadi dekat sini saya letakkan contohnya, 2 baris rumah setinggan hangus dalam kebakaran awal pagi tadi. Okey. Jadi
pelajar lihat bagaimana ayat tersebut dibina tanpa menambahkan imbuhan. Maksudnya kita mematuhi segala larangan yang ditetapkan oleh pemeriksa ataupun lembaga peperiksaan. Okey. Baik, saya bagi 2 contoh saja, lagi ada 4 lagi penjodoh bilangan. Saya harap pelajar dapat membuat latihan di rumah dan boleh berhubung dengan guru-guru BM untuk mendapatkan kepastian. Okay. Baik, seterusnya kita pergi pada fokus 2. Baik, fokus 2 ni saya tumpukan kepada frasa ataupun rangkai kata. Baik, di sini dia akan beri kita beberapa rangkai kata, biasanya terdiri daripada 2 perkataan. Contohnya dekat sini, mahir berkomunikasi, masyarakat setempat, mencungkil bakat dan sebagainya. Jadi para pelajar lihat bagaimana kita nak membina ayat menggunakan rangkai kata tersebut. Baik, rangkai kata ini boleh berada di hadapan, di tengah ataupun di belakang ayat, tidak ada masalah. Baik, kita bagi satu contoh. Baik, frasa yang ingin kita bina ialah mahir berkomunikasi. Baik, pelajar-pelajar boleh lihat contoh ayat yang saya berikan di sini, iaitu Hazim diambil bekerja oleh syarikat Epson kerana dia mahir berkomunikasi dengan pelanggan. Okey, jadi jelaslah kita tidak memisahkan frasa ni atau rangkai kata ini, sebaliknya kita letakkannya di tempat kedudukan yang tepat. Okey, tengok contoh yang kedua. Baik, masyarakat setempat. Pembukaan kilang Shimano di Pekan Nenas telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Okey. Jadi kita gunakan frasa masyarakat setempat tu bagi membina ayat yang lebih baik, dan ayat ni jelas difahami oleh semua orang. Baik. Okey, saya bagi 2 contoh saja, sementara yang 4 lagi pelajar boleh cuba sendiri di rumah. Okey, buat latihan, dan kalau boleh ambil baca contoh-contoh ayat yang ada dalam majalah, surat khabar. Okey. Baik, fokus 3 saya. Baik, 3 iaitu kita diminta untuk menulis 2 ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Baik, kalau ini kita panggilnya sebagai homograf, iaitu perkataan yang sama ejaannya tapi sebutannya berbeza. Contohnya semak dengan semak. Baik, kita kena bina 2 ayat lah. Satu ayat menggunakan perkataan semak, satu lagi menggunakan perkataan semak. Okey, boleh faham? Okey, baik, kita tengok contoh soalan, contoh ayatnya. Okey. Buku latihan Ali telah cikgu semak pada waktu rehat. Okey, buku latihan Ali telah cikgu semak pada waktu rehat. Baik, yang kedua pula, kawasan semak di belakang kantin sedang dibersihkan oleh tukang kebun. Nampak tak ada perbezaan, walaupun ejaannya sama tapi kita mesti menulis perbezaan tersebut. Bina ayat menggunakan perbezaan. Kita tidak boleh membina 2 ayat tapi masih dua-dua dengan maksud yang sama, iaitu semak, semak ataupun semak, semak. Sebaliknya kita kena bina ayat dengan semak dan semak. Okey, baik, jelas kan? Baik, untuk 2 lagi perkataan, saya harap para pelajar dapat membuat latihan di rumah. Okey, membuat latihan dan seterusnya boleh ajukan kepada guru-guru bahasa Melayu anda. Baik, seterusnya kita pergi pada fokus yang keempat pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kata ganda. Kata ganda berentak ataupun berima. Baik, di sini dia minta kita menulis 1 ayat bagi setiap perkataan di bawah. Okey, kalau tengok dekat sini ada bolak-balik, mandi-manda, keluh kesah. Baik, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena fahami apa maksud bolak-balik. Bolak-balik ialah sama ada benda yang berulang alik. Satu maksud lagi ialah berkaitan dengan tidak tetap pendirian ataupun berkaitan dengan perasaan. Baik, jadi contoh ayat dekat sini ialah
Ini saya bagi contoh dalam bentuk cakap ajuk. Jangan bercakap bolak-balik sehingga ayah menjadi marah, kata Ali kepada adiknya. Lihat bagaimana penggunaan cakap ajuk mestilah menggunakan tanda bacaan yang betul. Okey. Baik, contoh yang kedua. Puteri bongsu sedang mandi manda di kolam di belakang istana, kata hulu balang kepada baginda sultan. Baik, ini pun lagi sekali saya gunakan cakap ajuk. Baik, jadi para pelajar di luar sana yang ingin menggunakan cakap ajuk, pastikan tanda bacaan dapat dibetulkan. Maksudnya mesti ikut tanda bacaan yang betul. Ingat, kita memerlukan 6 markah sebagai tambahan untuk kita mendapatkan A+ dalam peperiksaan bahasa Melayu. Baik, seterusnya kita pergi pada fokus yang terakhir saya pada hari ini, iaitu fokus 5 hari ini. Baik, kita diminta menulis ayat berpandukan pada perkataan yang diberi, iaitu kasih, kekasih dan mengasihi. Terbit, menerbitkan dan penerbitan. Baik, kalau kita lihat kat sini, kita kena memahami apa maksud kata dasar tersebut, iaitu kasih. Baik, barulah kita boleh membina ayat yang baik. Baik, walau bagaimanapun, biasanya pengalaman murid-murid di luar sana yang sentiasa membaca majalah, surat khabar dan sebagainya, buku-buku cerita, akan membantu untuk kita membina ayat yang lebih baik. Okey, baik, kita tengok contoh dekat sini. Kami semua amat kasih akan guru itu. Baik, jadi tidak ada penambahan imbuhan. Baik, bagi perkataan kedua, pasangan kekasih. Pasangan kekasih itu bakal mengikat tali pertunangan tidak lama lagi. Dan seterusnya kita lihat ayat yang ketiga. Bapa saudara saya amat mengasihi anak bongsunya yang berusia 9 tahun. Okey, bagaimana kita dapat membezakan kasih, kekasih dan mengasihi dengan ayat-ayat yang berbeza? Okey, boleh jelas?